Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang jemaah sekalian daripada Masjid Darul Ghufran? Alhamdulillah, terima kasih atas segala sokongan diberikan kepada semua ceramah dan juga pengajian online kita ataupun fizikal daripada mana-mana asatizah kita. Terima kasih banyak-banyak atas segala sokongan yang diberikan. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama-sama dalam mengkaji kitab Riyadhus Salihin kita jilid yang kedua. Kita sudah pun pada minggu sebelumnya membicarakan tentang peranan solat fardu dan juga hukum meninggalkan solat tersebut. Jadi ancaman daripada meninggalkan solat boleh sampai kepada derajat kafir. Macam itulah yang diterangkan oleh para sahabat tentang hadis yang kita baca pada minggu yang lalu. Bezalah antara kita orang Islam dengan tidak adalah solat itu sendiri. Kelebihan perbezaan antara seorang tu, kalau dia cakap dia tu orang Islam, mestilah bergandingan dengan solat tersebut. Kalau dia orang Islam tapi tak tahu solat, itu kita boleh banyaklah kalau kat YouTube tu kan, orang nak kaji orang ni orang Islam ke tidak ni, pakaian macam Islam, minta bantuan sedekah di tepi jalan kan, kemudian tanya tahu solat tak tahu. Jadi itu kadang-kadang faktor ini betul-betul orang Islam ke bukan ke, ataupun menyamar. Tu ada orang sampai buat conclusion seperti itu, kerana orang Islam tu dengan solat tu adalah bersamaan seperti isi dan kulit. Macam itulah. Okay. So hari ini kita sambung kepada bab 194, iaitu bab fadlis saffil awal wal amri bi itamami sufufil ula bi itamami sufufil awal wa taswiyatiha wa tarasi fiha. Keutamaan saf pertama dan perintah menyempurnakan saf-saf yang permulaan. Okey, yakni jangan berdiri di saf kedua sebelum sempurna saf pertama, dan jangan berdiri di saf ketiga sebelum sempurna saf kedua, dan seterusnya, serta meratakan saf-saf dan merapatkannya. Jadi kita lihat apa hadis yang dalam bab ni yang menerangkan keutamaan saf pertama. Jadi kita kalau pergi solat, sebelum kita baca hadisnya, dari segi tajuknya kan, kita dah boleh dapat rasakan kepentingan saf pertama. Jadi orang yang datang solat tu teruslah pergi kepada tempat pertama. Begitu juga dalam kita kalau datang kelas ke kan, penuhkan tempat yang depan. Jangan asyik ke belakang saja. Kadang-kadang belakang penuh, depan tak penuh. Itu sama jugalah dalam solat juga, tapi solat tu kelebihannya lain, saf ke depan tu. Okey, jadi kalau dekat dalam majlis pun Nabi ajarkan supaya yang datang awal pergi depan, supaya kalau depan tu penuh, orang yang datang kemudian tu tidak perlu sampai nak melangkah-langkah. Orang-orang yang situ sampai dia nak pergi ke depan tak perlu nak melangkah-langkah. Kadang melangkah-langkah orang tak suka, betul. Tapi yang dah datang awal tak nak pula ke depan. Itu sikap-sikap yang perlu kita perbaiki kan, kerana dalam majlis ilmu, majlis keramaian, lagi banyak kan kita menghadirinya kan. Dengan kalau saf tu, solat tu satu hari kalau orang melaksanakan dia dekat masjid, paling tidak satu hari 5 kali kan. Tapi dalam kehidupan kita lain daripada solat tu, menghadiri meeting, menghadiri kuliah, menghadiri kelas, menghadiri tutorial, menghadiri
kuliah, tutorial kuliah, semua perlu peranan kita untuk bekerjasama pergi ke depan. Tak tahulah ke depan tu kadang-kadang takut kena tanya soalan, agaknya tak prepare. Jadi itulah saf pertama important pergi depan. Kita masuk kepada hadis dia. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasufuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmuna as-sufufal uwalah sufufal uwalah wa yatarasuna fis saf. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada kita semua lalu bersabda. Jadi Rasulullah keluar jumpa sahabat tidak dapatkah engkau semua berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhannya? Nabi tanya mereka soalan. Tidak boleh ke kamu tu berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhannya? Kita tahu tak malaikat berbaris macam mana? Tak tahu kan? Maka sahabat pun bertanyalah. Kita lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat itu berbaris di sisi Tuhannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf permulaan, yakni tidak berdiri di saf kedua sebelum sempurnanya saf pertama, dan tidak di saf ketiga sebelum sempurnanya saf kedua, dan seterusnya. Juga mereka itu saling rapat merapatkan saf-saf itu. Cantik kan rapat saf-saf itu. Walaupun pada hakikatnya sekarang kita tak kenal, kadang-kadang tak kenal satu sama lain kan. Jadi kita rapatkan saf, jangan ada gaps kat situ. Walaupun kadang-kadang kalau kita tak nak fikir pun bahawa ada hadis nanti yang akan memberitahu kita syaitan akan masuk di celah-celah saf yang renggang-renggang kan. Tapi kalau kita nak tengok kebaikan, nak tengok dari sudut akal fikiran kita yang sihat, memang cantik cara orang-orang Islam tu solat kalau dia jaga saf dia. Kalau dia sengit-bengit, tonggang terbalik, tidak ada nampak cantik lah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa pun sebelah kita, kita akan berdiri begitu menjaga saf kita kan. Jadi dari sudut akal fikiran yang sihat pun cantik. Seorang ustaz dekat Malaysia tu, Ustaz Ravi kan, Farid Ravi, dia kata pada awalnya bila dia tengok tertariknya kepada Islam ni adalah apabila dia tengok orang solat. Dia tengok sama aja baris, kemudian ikut imam diri, imam rukuk, imam sujud. Dia bilang tak ada agama yang seperti itu, yang mengikut imam sampai ke tahap tu, yang sembahyang solat straight aja begitu. Terbuka hati dia lebih banyak lagi kepada Islam apabila dia melihat orang solat. Macam itu kan. Lagipun bila kita saf kita jaga, banyak lagi orang yang boleh masuk ke dalam saf daripada sikit sana, sikit situ sikit kan. Kita pun tak tahu mana satu kita nak ikut. Jadi jangan sampai pergi kepada saf kedua melainkan saf pertama sudah disempurnakan baru pergi ke saf yang kedua. Nampak tak solat punya tata tertib dia? Kita perlu ikut tata tertib dia. Kemudian hadis kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Muttafaqun alaihi. Ni yang saya sebutkan. Kalau kita tahu hadis Nabi yang tentang saf pertama tu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata para manusia itu mengetahui betapa besarnya pahala azan dan menempati saf pertama, kemudian tidak dapat memperolehi jalan untuk itu melainkan dengan mengadakan undian, nescayalah mereka itu akan mengadakan undian. Jadi kalau kita tahu kelebihan pada saf pertama, barulah kita akan tergesa-gesa nak dapatkan saf tersebut. Sampai kalau tergesa-gesa nak dapat saf tersebut, sampaikan mereka kalau kata, kalau siapa nak saf ni mesti buat undian.
maka mesti orang akan buat undian. Tapi kerana orang tak nampak kelebihan pada saf pertama, maka siapa nak pergi-pergilah, tak nak pergi pun tak apalah. Lewat-lewat nak masuk kepada saf yang pertama. Begitulah. Kalau dari sudut pahalanya memang besar banyak. Betapa besar pahala azan dan menempati saf pertama. Azan aja kita terus pergi ke saf pertama. Kalau orang tahu, tu dari sudut pahalanya nampak. Dari sudut pemikiran akal yang waras, yang kita tengok, kita dapat menilai saf-saf yang cantik seperti tu, termasuk saf pertama, tu yang sudah saya sebutkan tadilah. Cantik aja aturannya. Tak ada gongak-gongak begitu kan. Tak kira siapa pun sebelahan kita. Tu akal kita yang sihat menilai. Bukan saja dalil yang datang, tapi akal kita, dalil akal kita datang. Oh cantik begini. Taklah gongak-gongak macam itu kan. Taklah sikit ke sana, sikit ke sini. Taklah berpuak-puak macam tu kan. Tak kira siapa pun yang memimpin kita, kita akan ikut. Okay. Kemudian hadis terterusnya daripada Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi kaum lelaki ialah saf pertamanya. Sedang sejelek-jeleknya saf bagi mereka ialah saf yang penghabisan. Itu kalau tak ada sebab lah. Tak ada sebab nak pergi belakang. Kan? Jadi itu sejelek-jelek lah. Seburuk-buruk lah. Saf adalah saf yang penghabisan. Melainkan memang tak ada tempat dah kita pergi kat belakang. Tapi kalau kita dah datang awal, kita tetap nak pergi belakang, itu tindakan yang tidak sepatutnya berlaku. Okay? Dan kemudian ada pun sebaik-baik saf bagi kaum wanita ialah saf penghabisan, maknanya sebelah belakang lah. Mulanya saf baru untuk orang perempuan. Dan paling jelek saf bagi mereka ialah saf pertama. Maknanya jangan perempuan, janganlah ke depan lelaki. Perempuan tu tempatnya sebelah belakang. Lelaki pergilah sebelah depan, janganlah sampai pergi sebelah belakang. Jadi itu yang disampaikan dalam hadis tersebut. Orang lelaki tu mesti menempati saf yang depan, wanita menempati saf yang belakang. Waktu saya buat tesis master saya ada terimalah mereka-mereka yang mengeluarkan pendapat mengenai kenapa orang perempuan ni mesti kat belakang. Dia tahu dah dia dekat depan. Janganlah cakap nanti nampak badan mereka solat semua, nanti orang lelaki tak boleh khusyuk. Bukan itu sebabnya, bukan. Jadi mereka tu kata kalau gitu orang lelaki ni jagalah mata mereka. Jadi ini yang nak suruh orang perempuan bercampur lelaki perempuan kat depan solat. Macam sebahagian tempat yang kita nampak kan luar daripada Singapura, negara-negara barat ni banyak mereka tu bercampur aduk antara lelaki dengan perempuan kerana nakkan sama rata gender. Bukan itu. Dalam agama bukan semuanya kita boleh ikut sistem kita punya keadilan dalil akal kita saja. Kan? Dalil akal kita mestilah sependapat dengan dalil yang datang daripada Al-Quran dengan hadis. Jadi ditentukan saf kita seperti itu. Orang perempuan pun kalau betul-betul dalam solat, memang mereka solat, mereka tak akan mempertikaikan tentang saf ni. Mereka memang suka kat belakang. Daripada orang lelaki ke depan, mereka kat belakang. Memang ada orang suka begitu. Mereka tak suka sampai ke depan. Okay? Memang kita memang dididik seperti itu untuk solat kerana aturan-aturan yang sudah ada. Mereka-mereka yang tidak sependapat seperti ini, yang mencampur adukkan saf-saf tersebut. Kerana dia bilang kalaulah kena solat kat belakang adalah kerana mungkin orang lelaki tu tak mampu untuk menjaga nafsunya semasa solat. Tengah solat pun takkan tak boleh jaga nafsunya. Tu ada orang pertikaikan tentang saf ni lah.
Kenapa perempuan mesti belakang, mesti kat depan? Disebabkan itu di negara barat ada yang bercampur. Perempuan pun boleh jadi imam kepada lelaki. Kemudian lelaki perempuan sama-sama dalam satu deret saf. Itulah idea-idea yang mereka lontarkan waktu tu, waktu saya nak buat tesis saya tentang wanita ni. Sangat-sangat menarik lah. Banyak yang saya jumpa mereka-mereka yang memperjuangkan nasib-nasib perempuan sampai ke tahap saf ni pun mereka pertikaikan. Jadi ada aturan yang Allah sendiri dan Rasulnya diutus kepada Nabi Muhammad untuk, Allah utus Nabi Muhammad untuk menerangkan, menaikkan taraf orang perempuan, tapi bukanlah sampai semuanya kalau tidak selari dengan orang lelaki dengan perempuan tak sama begitu, yang itu menandakan diskriminasi, bukan. Memang lelaki tu punya hak tertentu yang sudah ditetapkan, wanita pun mempunyai hak tertentu yang sudah ditetapkan. Mesti ada orang yang ke hadapan untuk kita jadikan ketua, untuk kita ikuti. Begitu juga dalam solat, begitu juga dalam rumah tangga, begitu juga dalam negara. Kalaulah dalam solat lelaki perempuan ada, maka lelaki disuruh jadikan imam, di azan, dan qamat orang lelaki pun buat. Tapi kalau perempuan sama perempuan, tak jadi masalah. Perempuan boleh jadi satu imam perempuan boleh jadi imam untuk memimpin perempuan yang lain, kan? Kemudian mereka qamat sahaja, tidak azan. Begitulah aturan-aturannya. Okey. Kemudian daripada hadis tadi kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahum Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di kalangan sahabat-sahabatnya ada kemunduran, yakni ada orang-orang yang suka berdiri di saf belakang saja. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, majulah engkau semua, lalu ikutilah saya, dan hendaknya mengikuti engkau semua orang-orang yang sesudahmu itu. Tidak henti-hentinya satu kaum itu suka membelakang sehingga mereka akan dibelakangkan pula oleh Allah. Maksudnya kalau orang itu gemar membelakang dalam kemuliaan, tentu dibelakangkan oleh Allah dalam pemberian kerahmatan. Jadi kita tengok hadis ni, tengok bahawa Rasulullah tu melihat kalangan sahabat-sahabatnya ada kemudahan, ada yang orang yang suka berdiri dekat saf belakang-belakang, dah datang awal pun tapi pergi ke belakang-belakang juga. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka lah, maju, suruh majulah engkau semua, lalu ikutilah Nabi. Maju terus ikut Nabi lah, dan hendaklah mengikuti engkau semua orang-orang yang sesudahmu. Maknanya siapa yang datang akhir nanti akan ikut kat belakang. Janganlah asyik tunggu tengok. Tak tahu kenapa kita nak buat begitu, kan? Jadi disebabkan itu sudah diterangkan oleh Nabi daripada awal, sudah ada sifat ataupun ajaran kepada kita untuk kita tidak menunggu-nunggu orang kat belakang. Orang yang akan datang, kita datang, kita terus pergi depan, kita datang, kita terus pergi depan. Memang ajaran untuk solat begitulah. Itu didikan yang kita tidak semenjak kecoh-kecoh begitu, kan? Kita didik macam itu. Siapa datang masuk depan, siapa datang masuk depan, penuhkan. Lepas tu dah tak ada, tepi-tepi dah penuh, baru bikin lagi satu saf macam gitu, kan? Tak payahlah duduk kat tepi je tunggu. Kita nak sembahyang akhir, agaknya akhir je salam je senang nak caw, kan? Begitu agaknya lah. Mungkin kerana dia ada satu-satu keperluan, kan? Tapi kalau Nabi sebut ni orang yang suka berdiri. Suka berdiri, kalau kita dah sebut suka berdiri ni, maknanya memang jadi satu keamalan mereka lah, kan? Untuk buat demikian. Maka Nabi suruh maju. Kemudian ikutlah Nabi solat. Kemudian siapa yang datang belakang akan ikut di belakang mereka.
Tidak henti-hentinya satu kaum itu suka membelakang. Nabi bilang adalah jenis manusia yang suka buat demikian. Maka sehingga mereka yang akan dibelakangkan pula oleh Allah. Kerana mereka suka perkara-perkara demikian. Ke depan lah, ke depan. Jangan suka ke belakang. Ataupun cakap-cakap pun suka cakap belakang. Cakap depan tak mau. Cakap secara misalnya ada integriti kita bila bercakap, kita bercakap, kita terima apa yang kita cakap, kita maknanya apa, bertanggungjawab atas apa yang kita cakap. Tu semua daripada sifat-sifat ini, sifat kehadapan. Maksud dekat sini disebutkan juga kalau orang itu gemar membelakang dalam kemuliaan. Benda-benda baik tak suka ke depan, suka ke belakang. So ikut belakang je lah. Benda-benda baik tak suka. Jadi tentu dibelakangkan oleh Allah juga dalam pemberian kerahmatan. Maka di situlah kita disuruh berjaga-jaga supaya kita jangan buat begitu dalam kita solat dalam saf. Saya rasa kita berhenti sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung pembicaraan kita dalam bab ni agak panjang. Jadi kita akan sambung insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.